Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Pangeran Cik Awang Ahmad bin Pangeran Awang Siring selaku pensyarah bagi subjek BMMD 3163 iaitu Kebudayaan Kebangsaan. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada saya sendiri Abdul Rasid bin Masri bersama rakan saya itu Hezral Noel Hermes George dan juga Nur Syuhada binti Amsyur. Sebagai pengenalan, sebelum menerima pengaruh asing di Malaysia, budaya Melayu telah berkembang dengan ciri khasnya yang tersendiri. Budaya Melayu sebelumnya didasarkan pada sistem feudal yang kuat dengan kerajaan-kerajaan kecil yang menganut sistem monarki. Masyarakat Melayu pada masa itu menghargai nilai-nilai seperti kekeluargaan, kesopanan dan hormat pada orang tua. Contoh yang jelas dari budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing adalah seni tradisional seperti seni silat, seni khad dan juga seni ukir. Seni silat adalah seni bela diri yang elegan dan dipadu dengan nilai-nilai moral. Seni khad pula ataupun seni kaligrafi Arab Islam juga menjadi bahagian yang penting sebelum menerima pengaruh asing. Dan selain itu juga, seni ukir Melayu juga menghiasi pelbagai bangunan tradisional dengan motif khas seperti flora, fauna dan juga geometri. Namun selepas kedatangan pengaruh asing ini berlaku beberapa perubahan. Baik, sebelum itu kita bincangkan budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing. Sebelum menerima pengaruh asing, budaya Melayu mempunyai ciri-ciri kaya yang unik dan membentuk asas pada identiti masyarakat Melayu. Beberapa ciri budaya Melayu sebelum pengaruh asing adalah yang pertama sekali adalah sistem nilai tradisional, yang mana masyarakat Melayu sebelum pengaruh asing diwarnai oleh sistem nilai tradisional yang bersifat agraris dan berpusat pada nilai-nilai kekeluargaan, keagamaan dan juga keadilan. Dan seterusnya, perubahan dari budaya dari segi seni dan juga kesenian tradisional, di mana seni dan kesenian tradisional seperti wayang kulit, gamelan dan tarian zapin memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mereka sering digunakan sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai dan cerita-cerita tradisional. Dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan adat, di mana sistem pemerintahan Melayu berpusat pada sistem adat istiadat yang dipimpin oleh seorang raja ataupun sultan, di mana sistem ini memberikan penekanan pada prinsip kekeluargaan dan ketaatan pada authority tradisional. Akhir sekali, budaya Melayu yang membentuk asas kepada identiti masyarakat Melayu sebelum pengaruh asing diterima ialah bahasa Melayu sebagai identiti kebangsaan. Bagi masyarakat Melayu, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang menyatukan masyarakat Melayu. Ia digunakan sebagai alat komunikasi utama dan merupakan asas kepada identiti kebangsaan. Hal ini bermaksud bahasa Melayu berfungsi sebagai alat yang dapat menyeratkan hubungan, selain digunakan sebagai alat komunikasi. Dan bahasa Melayu juga adalah antara aspek yang memberikan identiti kepada bangsa Melayu. Seterusnya, kita beralih pula kepada budaya Melayu setelah menerima pengaruh asing. Pertama ialah setelah pengaruh Islam diterima. Setelah agama Islam diterima oleh bangsa Melayu, pengaruh Islam menjadi signifikan dalam budaya Melayu dari segi nilai-nilai agama, seni bina berunsur Islam, dan juga adat istiadat yang berkaitan dengan kepercayaan Islam. Adat-adat Melayu yang mencirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan, seseorang meningkat remaja, dewasa, adat dalam kehidupan sehari-hari, dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat di dalam ajaran Islam. Baiklah, pengaruh asing yang kedua pula ialah pengaruh Hindu-Buddha. Warisan Hindu-Buddha masih terdapat dalam beberapa aspek budaya Melayu, terutamanya dalam seni bina, seni ukir dan seni ukiran kayu tradisional. Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang merupakan salah satu contoh seni bina selatan India yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha. Masjid tersebut telah dibina oleh Ketua Masyarakat India Muslim atau Kapitan. Seni bina India Muslim ini jelas kelihatan pada menara yang tinggi dan juga kubah yang berbentuk bawang. Baiklah, kita masuk kepada budaya Melayu setelah menerima pengaruh asing di bawah aspek penjajahan dan pengaruh Barat.
Penjajahan oleh Empire Barat, terutamanya Portugis, Belanda, serta British, telah membawa pengaruh baru dalam sistem pemerintahan, bidang pendidikan, penggunaan bahasa, serta cara pemakaian orang Melayu masa kini. Dalam sistem pemerintahan, wujudnya sistem demokrasi, yaitu sistem demokrasi berparlimen yang digunakan di Malaysia masa kini, di mana Sultan menjadi ketua negara, manakala pihak kerajaan pula dipilih oleh rakyat Malaysia dalam pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. Dalam bidang pendidikan pula, tertubuhnya sekolah-sekolah vernakular, yaitu sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, serta perkembangan falsafah-falsafah Barat, khususnya kita dapat lihat melalui pengaplikasian teori pembelajaran seperti teori pembelajaran Albert Bandura dan teori kognitif Jean Piaget. Selain itu, penggunaan bahasa juga dapat dilihat, yaitu melalui penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi, di mana masyarakat kini lebih gemar untuk menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi harian. Akhir sekali, pengaruh Barat juga dapat dilihat melalui cara pemakaian, yaitu orang Melayu masa kini gemar untuk memakai pakaian yang menjolok mata dan kurang sopan, di mana ia amat bertentangan dengan budaya Melayu yang terdahulu. Seterusnya kita masuk kepada aspek pengaruh Cina dan India. Kemasukan komuniti Cina dan India ke dalam masyarakat Melayu memberi sumbangan kepada perkembangan budaya Melayu itu sendiri. Dalam konteks ini, pengaruh ini dapat dilihat melalui aspek makanan, kesenian, adat istiadat, sambutan perayaan, dan sebagainya. Dalam aspek makanan, masakan nyonya seperti laksa nyonya, acar ikan, dan masakan orang India pula, roti canai, roti puri, dan chapati telah menjadi kegemaran yang biasanya dimakan pada waktu sarapan pagi, khususnya oleh rakyat Malaysia yang berbagai kaum di Malaysia ini. Dalam aspek kesenian pula, wujudnya seruling bulu dalam aspek musik, kaligrafi Cina dalam aspek tulisan, seni tari dan boria dalam aspek hiburan dan kesenian. Bagi adat istiadat pula, wujudnya kepercayaan yin dan yang, yaitu wujudnya perbezaan namun saling melengkapi, adat lenggang perut, adat berinai, dan adat bersanding yang diimplementasikan daripada pengaruh budaya India itu sendiri. Akhir sekali, dalam aspek perayaan, pemberian ampau dan permainan bunga api dan mercun juga diimplementasikan dalam budaya Melayu, yaitu semasa Hari Raya Aidilfitri, di mana pemberian ampau ini mulanya merupakan adat orang Cina, namun orang Melayu juga menggunakan pemberian ampau ini dalam Hari Raya Aidilfitri. Aspek yang terakhir ialah globalisasi dan media massa. Globalisasi merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu aktiviti disebarkan secara meluas ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, media massa merupakan ejen utama dalam menyebarkan pengaruh-pengaruh daripada pelbagai aspek melalui penggunaan teknologi moden masa kini seperti telefon pintar, komputer riba, dan lain-lain. Kemajuan ini telah mencipta perubahan khususnya kepada budaya Melayu yang dapat dilihat melalui aspek gaya hidup, musik, serta hiburan. Baiklah, dalam aspek gaya hidup kita dapat lihat masyarakat kini mula menggunakan teknologi-teknologi canggih dalam kehidupan harian. Selain itu, gaya hidup masa kini juga telah berubah daripada budaya Melayu terdahulu, yaitu wujudnya kesamarataan peluang pekerjaan bagi golongan lelaki dan golongan perempuan, di mana masa kini golongan perempuan sudah mula bekerja dan tidak terhad kepada kerja suri rumah sahaja.
Selain itu, kita dapat lihat dalam aspek musik, yaitu pengaruh musik luar seperti K-pop dan lagu-lagu dari Indonesia yang menjadi kegemaran orang masyarakat Melayu kini. Melalui pengaruh musik luar juga, kita dapat lihat penyanyi atau artis-artis Malaysia ini coba untuk menghasilkan karya-karya atau menghasilkan lagu yang menarik supaya dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara luar. Dalam aspek hiburan pula, kita dapat lihat penciptaan drama dan filem yang standing dengan filem-filem Hollywood seperti filem Mat Kilau, Malbat Misi Bakara, dan kartun animasi Mekamato The Movie. Melalui penciptaan filem yang menjadi box office atau pecah panggung ini, kita dapat lihat filem di Malaysia ini sudah mula setanding dan mampu berdaya saing dengan filem di luar. Selain itu, melalui filem-filem tersebut juga kita dapat lihat pengarah-pengarah di Malaysia ini mula sedar untuk menanamkan semangat patriotisme, khususnya dalam filem Mat Kilau atau Malbat ini, ke dalam diri masyarakat Melayu masa kini. Sebelum menutup wacana, budaya Melayu masa kini telah teradun dan bersepadu hasil daripada pertembungan serta interaksi antara tamadun terdahulu dan penyerapan budaya atau pengaruh luar. Budaya Melayu yang berubah-ubah ini mencerminkan kesan kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia serta mempamerkan kebolehan budaya Melayu untuk beradaptasi dengan cabaran dan perubahan zaman yang berlaku dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, penyerapan budaya-budaya asing ini perlu diteliti dan ditapis bagi menjaga kehormatan budaya Melayu yang sedia terkenal dengan kesopanan dan kelembutannya.